Assalamualaikum. Okay, so hari ini saya akan buat short video tutorial mengenai portal kita yang terbaru. So semalam mungkin ada cikgu yang tak dapat join sebab ada masalah audio ataupun ada masalah connection internet dan sebagainya. So video ni mungkin dapat membantu cikgu sedikit, alright? Apa yang perlu cikgu lakukan sepanjang PDPR. Right, sebab semalam pun semasa saya share link Zoom tu ada juga yang tak dapat akses, right? So tak apa, so this is saya akan buat paling simple lah, right? Okay. So first of all, okay, inilah dia layout terbaru portal pembelajaran sekolah kita 2.0. Okay, and of course saya akan bagi kredit pada owner, alright, Cikgu Sarit yang share template dan kita hanya edit dari scratch. And of course saya sepatutnya berterima kasih to my brother Cikgu Nur Wahidi, sebab bantu saya. Alright, so this one ini adalah link terbaru sekolah portal, okay, gg.gg/pdprskbrm. Okay, so memang kita dah tak guna dah portal yang pertama tu. Kita akan terus gunakan portal ni pada hari Isnin ni lah. Right. So macam kat sini dia dah bagi tahu, sistem ni dia akan updated auto dalam tempoh 15 minit. Jadi cikgu jangan hairan kalau cikgu masukkan bahan, cikgu buat upload apa-apa ataupun cikgu perlu ke analisa, cikgu perlu tunggu sebentar. Okay, ataupun cikgu refresh. Okay, refresh kat sini lah. Button refresh. Okay, this is refresh. So dia akan update lambat sikit sebab dia terlalu banyak data. So dia nak tarik data-data tu masuk dalam sistem ni, dia ambil masa. Jadi cikgu tunggu sekejap. Kalau dah selepas 15 minit cikgu dah refresh beberapa kali masih lagi tak ada, dan cikgu boleh contact lah. Kat bawah ni kita ada letak. Kalau cikgu nampak sini sebarang pertanyaan boleh hubungi. So cikgu just press je button. Nanti dia akan pergi ke WhatsApp lah. Right? Okay, so ini layout terbaru. Benda pertama yang cikgu-cikgu perlu buat ialah daftar kehadiran guru. Okay, so ni kehadiran guru ni perlu diisi setiap hari walaupun cikgu tiada kelas. Right? Cikgu kena juga isi kehadiran kerana kehadiran ini adalah bukti BDR. Okay, menyatakan yang cikgu sedang BDR dan berada di stesen. So kalau cikgu tak ada PDP, cikgu perlu juga daftar kehadiran ni. Okay, saya buka lah. Okay. So cikgu just masukkan nombor kad pengenalan, tarikh pada tarikh tersebut, 1 untuk hadir. Hanya tekan 0 untuk tidak hadir jika cikgu telah maklumkan kepada pentadbir lah. Right. So dekat sini saya ada sediakan semak kehadiran. So cikgu just boleh pergi dekat sini gg.gg/semak hadir PDPRG untuk cikgu tengok adakah nama cikgu dah berubah menjadi 1 pada tarikh tersebut ataupun tidak. Jadi tidaklah akan berlaku redundant. Cikgu akan key in. Right, so cikgu boleh tengok kalau dah berubah 1, okey dah, maknanya cikgu dah daftarlah kehadiran. Okay, dan submit. Saja. Right. Dan yang kedua, untuk makluman cikgu-cikgu, daftar kehadiran murid ini tidak seperti dululah. Dulu sebelum ni murid hanya perlu isi sekali sahaja. Tetapi daftar kehadiran murid yang terbaru ini, murid-murid perlu mengisi mengikut mata pelajaran. Maknanya kalau dalam jadual ada 3 subjek pada hari tersebut, so mereka kena isi 3 kali lah. Right? Sebab kita perlukan analisa mengikut mata pelajaran. Right? Okay. So, macam sama juga, diorang akan pergi ke daftar kehadiran ni. First, diorang kena pilih subjek lah. So, kat sini ada semua subjek, termasuklah subjek prasekolah dan PPKI. Dan mereka kena pilih kelas lah, tahun 1 sampai ke pra dan PPKI. Right? So, nanti bila dia tekan, contohnya bahasa Melayu, tahun 1, next, right, dia pilih je kelas dia, kelas Arif ke, Bestari ke, and dia akan keluar senarai nama lah. Jadi, guru-guru kelas, kalau cikgu dapati ada nama murid yang tercicir atau sebagainya, cikgu boleh maklumkan lah. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah daftar bahan guru. Daftar bahan guru ni perlu diisi oleh guru.
guru apabila cikgu melaksanakan PDPR pada hari tersebut. Maknanya daftar bahan guru ni merupakan evidence yang cikgu telah pun melaksanakan PDPR. Okay, so cikgu macam biasa tekan, pilih nama. Okay, kita dah tak guna kod-kod tu sebab bila kita masuk kod tu ada banyak sangat kesilapan error kat situ. Okay, so just pilih nama lah. Alright, pilih je nama cikgu. Okay, and then tahun berapa, subjek tajuk. Okay, untuk pautan bahan ni, cikgu hanya copy link yang cikgu gunakan. Okay, katakan cikgu menggunakan modul pun, cikgu boleh muat naik bahan tersebut. Okay, kenapa? Sebab di sini nanti, di dalam PDPR ni nanti, okay, kenapa saya kata cikgu boleh upload? Sebab murid-murid boleh dapatkan bahan-bahan cikgu tu. Alright, contoh, kalau cikgu prasekolah masukkan bahan, murid-murid hanya perlu tekan bahan prasekolah, right? Dan mereka hanya perlu tengok kat sini tarikh, siapa nama cikgu tu, and then subjek dia, dan dia boleh tekan je link tersebut. So, memudahkan mereka dan memudahkan cikgu. Kalau kita hantar pada WhatsApp, Telegram, kadang-kadang dia perlu scroll, check, go through semua. So, ini tak payah. Okay, dia just cuma tengok kat sini semua bahan dah terkumpul. Okay. Right, so samalah dari bahan prasekolah, bahan PPKI, tahun 16 hinggalah bahan bimbingan dan kaunseling. Okay, itu satu. Okay, yang seterusnya ialah kita pergi ke laman utama. Okay, kita pergi ke laman utama. Okay, standard lah ni yang cikgu sebab dia terlalu berat. Data studio ni dia banyak sangat bahan ni. Okay, so itu 3 tab yang penting tadi. Okay, satu, daftar kehadiran guru yang perlu diisi oleh semua guru setiap hari walaupun tiada PDPR. Okay, daftar bahan bila cikgu ada PDPR, dan last sekali ialah laporan PDPR lah, JPN. Okay, ini macam biasa. Bila cikgu tekan, isi borang yang dari PPD tu. Tapi dengan syarat kena gunakan MOE D5 lah. Sebab tu yang ni unit permission. Okay, so itu tab-tab yang penting yang cikgu kena tahulah. Right? So, bahan. Okay, untuk analisis kehadiran murid, cikgu boleh tengok kat sini. Kat sini ada analisis kehadiran murid. Kalau sebelum ni, analisis kehadiran murid tu secara general. Jadi dekat sini, cikgu boleh tengok kita dah buat mengikut subjek. Kerana apa? Kerana inilah yang dimahukan oleh BPD atau Jabatan Analisis by Subject. Okay? So, cikgu boleh masukkan tahun, cikgu boleh filter kat sini, right? Nama kelas apa dan subjek apa. Okay? So, kat sini memang tak ada lah sebab murid-murid tak masuk lagi. Dan cikgu boleh tengok kat sini jumlah daftar dia pada hari tersebut. Contohnya macam Dalili ni, tahun 1. Katakan pada hari itu dia ada 2 subjek, so jumlah daftar dia ni sepatutnya 2 lah. Okay. Kalau dia tak masuk tu, maknanya dia tak join lah kelas pada hari itu. Right? Okay, analisis tugasan guru pun sama. Okay, dalam analisis tugasan guru ni akan menganalisis berapakah tugasan yang cikgu telah hantar. Ini testing je cikgu. Contohnya macam kalau ni Nozaliha ni untuk hari ni 2 jumlah tugasan lah yang telah dihantar. So kat sini senanglah cikgu atau pentadbir nak analisis, nak tengok siapa yang dah hantar, tak hantar dan sebagainya lah. Okey, dan seterusnya ialah bank soalan atau latihan. Okey, cikgu, ini adalah koleksi latihan ataupun koleksi soalan sekolah rendah yang telah dikongsi dari pelbagai sekolah. So kat sini, cikgu tengok kat sini jumlah bahan saja ada 12,849. Right? So cikgu boleh filter subjek apa cikgu nak. Nampak sini ada 2.9K dengan tahun berapa yang cikgu nak. Dia akan keluar lah. So mungkin cikgu boleh gunakan, mungkin boleh minta murid-murid ulang kaji sendiri. Okay, sebab ni bank. So gunakanlah. Dan yang seterusnya ialah rak buku maya. Kat sini ada koleksi rak buku. So di samping kalau tak ada tugasan PDPR ataupun masa lapang, cikgu boleh maklum pada murid-murid. Diorang boleh klik je pautan ni. Okay, klik je dan mereka boleh pergi ke
Buku tu lah, tengok buku. Baca. Right? Alright, so saya rasa itu saja untuk yang PDPR yang kali ini. So saya harap cikgu-cikgu semua boleh menggunakan secara optimum lah. Okay, sini ada jadual. Murid-murid boleh tengok, cikgu pun boleh semak jadual yang terbaru. Dan selain daripada analisis kehadiran ni, dekat depan ni pun dah ada dah. Kalau tengok kat sini, enrollment kita, murid kita, berapa orang yang hadir pada hari itu dan berapa orang yang tidak hadir pada hari itu akan dipaparkan di sini. Right? Okay. So ini pun sama. Tugasan guru pun jumlah guru macam tadi kan, cikgu tengok ada 2 orang je tadi yang saya test, dia akan keluar 2 lah. Okay, so ada 82 yang tak selesai tu, mungkin dia tak ada kelas ke ketika hari tu. Dan kat sini juga boleh analisis daftar murid ikut subjek. Okay. Right. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.